أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di dalam masjid ini. Dan insya-Allah malam ini kita akan mengikuti satu kuliah, yaitu berkenaan dan berkaitan dengan sejarah Isra' dan Mi'raj. Apabila kita menyebut tentang sejarah Isra' dan Mi'raj, yang semestinya dikaitkan dan dinisbahkan dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa semesti dan seharusnya kuliah-kuliah ataupun ceramah-ceramah yang berkaitan dengan syiar-syiar agama ataupun syiar-syiar Islam seperti ini, kita sentiasa renew, kita sentiasa perbaharui daripada setiap masa ke setiap masa, daripada setiap tahun ke setiap tahun. Kerana sesungguhnya setiap daripada apa yang Allah bentangkan, sama ada menerusi ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang dianggap bombastik, peristiwa-peristiwa yang dianggap di luar kebiasaan untuk minda akal ataupun pemikiran manusia nak menembus ataupun nak menakluk segala intipati-intipati dan rahsia-rahsia keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kita berbalik kepada paksi dan pangkal, sesungguhnya kenapa peristiwa seperti Isra' Mi'raj ini kita sentiasa bangkitkan di setiap saban tahun, kerana disitulah kita dapat mencari gali, menganalisis, mengambil maklumat-maklumat, terlebih lagi mengambil intipati, iktibar dan pengajaran yang terkandung daripada sebuah kisah yang dibentangkan sendiri melalui kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra' yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Terjemahan daripada kalam Allah ini, sesungguhnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebahagian daripada malam, iaitu perjalanan ini dimulai daripada Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah sampailah ke Masjidil Aqsa, iaitu di bumi Palestin, yang mana kami telah berkati kawasan-kawasan di persekitarannya untuk kami memperlihatkan dan mempertontonkan kepada kamu di antara sebahagian besar tanda-tanda kebesaran-kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Dialah yang maha mendengar, lagi zat yang maha melihat. Sesungguhnya ini adalah dalil, hujah dan bukti bahawa sememangnya peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah suatu kisah yang karut, bukanlah suatu kisah yang khurafat, bukan suatu kisah yang dongeng, dan bukan juga suatu kisah yang diada-adakan. Mungkin semata-mata untuk mengangkat darjat dan ketinggian Nabi, lalu cerita ini direka dan diada-adakan. Tidak sama sekali. Bila dia datang daripada ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat tidak kita sebagai manusia, lebih-lebih lagi makhluk dan hambanya, yang kita ini menyanggupi, mengedari tentang kelemahan dan kekurangan kita sebagai makhluk yang bernama manusia, tidak dapat kita untuk mengambil sebahagian besar daripada rakaman-rakaman peristiwa-peristiwa yang telah dirakamkan oleh Allah secara total. Jadi bermula daripada sinilah sebenarnya kenapa Allah mendatangkan kisah ini, maka terhasilnya 3 kelompok ataupun 3 golongan manusia. Selepas selesai misi perjalanan yang penuh kehebatan ini, bila Rasulullah dan beberapa para sahabat termasuk sahabiah yang lain menceritakan kisah ini kepada orang-orang terutamanya musyrikin Mekah, lalu terhasil dan terbentuklah 3 golongan manusia. Golongan yang pertama, bila saja mereka mendengar berita tentang perjalanan Nabi, iaitu Isra' dan Mi'raj ini, mereka mempermain-mainkan kisah ini. Bahkan mereka mempersendakan Nabi Muhammad, mereka memperlecehkan Nabi Muhammad, mereka mengadakan pembohongan dan pendustaan terhadap perjalanan yang besar ini. Manakala yang kedua ialah satu kelompok yang berada di antara kontradiksi pro dan kontra. Mereka ni seolah-olah sudah jadi ragu-ragu, mereka ni seolah-olah sudah jadi was-was. Di antara nak menerima kenyataan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah diisrakan ataupun benar-benar telah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa nak percaya, rasa nak membenarkan, tetapi dia tidak ada kelojikan dan kewarasan pada akal. Tapi tak mau percaya, Muhammad ni tak pernah pula bercakap bohong dan berdusta pada kita sebelum ini. Jadi mereka berada dalam keadaan yang was-was dan ragu-ragu. Akibat daripada peristiwa tersebut, ada yang berterusan dalam keadaan keraguan mereka dan ada juga yang telah menjadi murtad. Akibat mereka menolak berita tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan yang ketiga ialah kelompok yang paling selamat. Dan saya kira inilah pendekatan yang harus dipegang, pendekatan yang harus dicontoh oleh mana-mana umat Islam, terutama umat Nabi Muhammad yang berada pada penghujung akhir zaman, iaitu mengambil pendekatan imani sebagaimana yang telah diterapkan dan dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apapun
sama ada melebihi kehebatannya daripada peristiwa ini, aku tetap membenar dan mempercayainya. Sebagaimana yang termasyhur keluar daripada kata-kata mulut Abu Bakar, sekiranya Muhammadlah yang menceritakan hal ini dan kisah ini, bukan kata seperti Isra' dan Mi'raj ini, tetapi kalau lebih jauh daripada itu pun, kalau Muhammad yang mengkhabar dan menceritakannya, pastilah aku mempercayai dan membenarkan setiap ucapan beliau. Dan kita seharusnya berpegang pada konteks yang ketiga, dan kita seharusnya sedia maklum dan faham setiap sejarah yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan berkubur sebagaimana zaman yang pernah berlaku peristiwa ini, tetapi golongan-golongan yang sama akan terus hidup, golongan-golongan yang sama akan terus subur, golongan-golongan yang sama akan terus muncul. Dan hari ini sekalipun, walaupun kebenaran ini sudah dibuktikan, kebenaran ini sudah dijelaskan, tetapi masih ada lagi hati-hati manusia, jiwa-jiwa manusia yang ditampan untuk menerima hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat daripada peristiwa tersebut, ketiga-tiga kelompok dan ketiga-tiga aliran itu masih terus kekal sampai ke hari ini. Kalaulah kita bertanyakan kepada sekalian manusia, tidak kira apa dia punya bangsa, tidak kira apa dia punya agama, tidak kira apa dia punya kepercayaan dan akidah, pasti statistik yang kita punyai akan menghasilkan tiga golongan yang sama dan tiga golongan yang tetap. Masih ada lagi manusia-manusia yang bakal menolak dan menafikan peristiwa agung ini, bahkan lebih jauh memperlekeh-lekehkan setiap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dibentangkan, terutama yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj, dengan mengatakan bahawa dia berlawanan dengan konsep logika dan konsep fizik, apa yang kita namakan hari ini dalam bentuk dalil-dalil dan hujah saintifik. Selama mana kita masih berpegang dengan dalil-dalil dan hujah yang berbentuk saintifik untuk kita samakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala agar mempercayai konsep Isra' dan Mi'raj dari sudut imani, kita harus faham pada awal-awal surah Al-Baqarah lagi, Allah telah menerapkan sesuatu perkara yang paling penting untuk dikaitkan dengan orang-orang mukmin, apatah lagi sifat bertakwa, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu beriman dan mempercayai hal-hal dan perkhabaran yang bersifat gaib. Inilah sebenarnya limit, inilah sebenarnya had yang membataskan kepada kita untuk menunjukkan bahawa tidak semua ilmu itu kita mampu terobos, tidak semua ilmu itu kita mampu mencungkil hikmah-hikmah dia, kecuali yang sekadar dibenarkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jugalah kelompok yang kedua, akan masih tetap wujud manusia yang was-was dan ragu-ragu dengan peristiwa ini. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan kelompok ketiga adalah kelompok yang mempunyai peratusan yang paling besar untuk menerima keberadaan kisah Isra' dan Mi'raj yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama sekali ialah bila kita selalu mendedahkan fakta-fakta dari sudut kisah ajaib ataupun luar biasa Isra' dan Mi'raj ini, kadang-kadang kita berdepan dengan ilmu-ilmu yang bersifat tradisional, kita berdepan dengan ilmu-ilmu yang bersifat klasikal yang dibawa oleh ulama-ulama kita. Dan kita faham tanpa menafikan ketokohan keilmuan masing-masing dan tanpa menafikan atau merendahkan tahap keilmuan mereka. Mereka sudah melakukan yang terbaik pada masa dan zaman mereka.
Baki lagi apabila ilmu yang didedahkan pada kita hari ini memungkinkan kita terpaksa mencungkil lebih banyak lagi sumber-sumber bahan ilmiah, memungkinkan kita terpaksa menggali lagi sebanyak mana hujah-hujah dan bukti untuk membenarkan tentang sejarah Isra' dan Mi'raj ini. Apapun sebagai permulaan pada malam ini dan sebagai muqaddimah, saya nak membawa hadirin dan hadirat, saya nak membawa muslimin dan muslimat tentang hukum alam, iaitu sistem hukum kitaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus memahami satu perkara, bila banyak ayat-ayat Al-Quran yang selalu Allah sebut dan kaitkan, terutama tentang unsur langit dan bumi, dan Allah juga selalu kaitkan di antara perselisihan waktu siang dan juga waktu malam. Bila sebut langit dan bumi, kita mengetahui ini adalah termasuk daripada sebahagian alam semesta yang dicipta dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih jauh kalau kita merenung sebagai manusia, sebagai khalifah, makhluk antara yang paling dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita sememangnya masih tertakluk dengan apa yang dikatakan langit dan bumi. Sememangnya jasad kita yang kita panggil sebagai jasmani, yang kita panggil sebagai fizik, yang kita panggil sebagai body ataupun bahan luaran, itu adalah tertakluk apa yang dikatakan sebagai bumi. Tetapi kita juga perlu memahami satu perkara, iaitu yang mendiami dan menduduki batang tubuh yang kasar ini, dia adalah satu unsur yang seni. Inilah yang dinamakan ruh. Ruh ini sebenarnya yang diminta untuk dipertanggungjawabkan segala baik berupa perkataan, segala baik berupa perbuatan, segala baik berupa kepercayaan dan akidah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dan unsur ini bukan datang daripada alam yang rendah, unsur ini bukan datang daripada alam yang bawah, tetapi unsur ini datang daripada alam yang tinggi, iaitu alam arwah, yang mana pernah sebelum ini seluruh ruh-ruh manusia, alam arwah ini pernah mengandungkan mereka. Melalui peristiwa ini, kita seolah-olah dapat menggamit memori yang lama, kita dapat menggamit memori yang silam, bahawa kelengkapan yang dikatakan sebagai manusia ini ada kesamaan di antara perkaitan langit dan bumi. Begitu jugalah perselisihan antara siang dan malam, yang mana siang dan malam ini adalah Allah nak menceritakan kepada kita bahawa setiap makhluk yang bernama manusia ini ada sisi baik dia, ada sisi jahat dia, ada sisi putih dia, ada sisi hitam dia, ada sisi positif dia, ada sisi negatif dia, ada sisi pahala dia, ada sisi dosa dia. Dan satu lagi, selalunya perselisihan siang dan malam ini dikaitkan Allah dengan peredaran zaman, peredaran masa, peredaran waktu. Allah menciptakan manusia ini bukan hari ini, tetapi Allah menciptakan manusia sudah berabad-abad yang silam. Setiap satu kaum yang dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah diganti dengan kaum yang lain. Setiap kaum yang menderhaka dan menentang Allah diganti dengan kaum yang lebih baru. Pergantian ini silih berganti, dan perkara yang sama juga berlaku. Setiap kali kumpulan-kumpulan baru muncul, pasti sisi-sisi ini tidak akan pernah hilang dan sirna daripada kehidupan mereka. Setiap kali munculnya yang baik, pasti di belakangnya ada yang jahat. Kalau munculnya yang putih, pasti ada sejarah yang hitam. Dan kita pergi pada konsep kitaran ini. Bila kita sebut tentang material, material ialah kita umpamakan sebagai zat-zat yang berat. Bila kita mengakui bahawa kita memahami tentang konsep kitaran sebagai sunnatullah, setiap pergerakan material-material yang ada dalam dunia ini
pastinya pergerakannya tidak sama dengan unsur-unsur yang lain. Dengan bahasa yang mudah, kadang-kadang satu-satu material pergerakannya lebih perlahan dengan material yang lain, dan satu-satu material yang lebih laju tadi berkemungkinan lebih perlahan sekiranya dihadapkan dengan material yang lain. Dengan bahasa yang mudah, setiap material ini juga mungkin lebih perlahan daripada suara yang diciptakan oleh Allah. Dengan bahasa yang lebih mudah, suara juga mungkin pergerakannya lebih perlahan daripada cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita membincangkan soal kitaran, soal pergerakan, soal masa, soal zaman? Kerana yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu perkara biasa yang dilalui oleh manusia. Dengan bahasa yang mudah, kita sebagai manusia normal yang hidup dalam dunia hari ini, kita masih lagi tertakluk dengan apa dikatakan ruang dan waktu. Sememangnya mana-mana makhluk Allah, dia tertakluk dengan apa yang dikatakan ruang dan waktu. Bila kita ni sebagai makhluk Allah tertakluk dengan ruang dan waktu, pastinya setiap sisi unsur-unsur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam alam semesta ini pasti akan ada perbezaan yang cukup besar dan ketara tentang teori kitaran dan pergerakan mereka. Sebagai contoh, kalaulah hari ini saya berikan konteks masa dan material kepada anda sebagai usaha untuk dijadikan contoh perbandingan dan misalan. Kalau hari ini saya minta kepada anda, baik hadirin ataupun hadirat, dalam masa yang saya berikan tempoh 30 minit, cuba anda berjalan kaki ke mana-mana arah yang anda suka, sama ada timur ataupun barat, sama ada utara ataupun selatan. Masa setengah jam jalan kaki, berapa kilometer yang mampu anda catat? Tak payah tepat, saya tak minta tepat anggaran dan andaian. 30 minit jalan kaki, berapa kilo boleh buat? Berapa? Agak-agak aja. 5 kilometer. Setengah jam dapat 5 kilometer. Sampai di garisan terakhir, saya tiup wisil, saya kata masa yang sama seperti tadi, setengah jam, lari pula. Agak-agak dengan berlari itu berapa kilometer boleh capai. Dan dalam soal ini jangan fikir, oh ustaz tadi dah berjalan dah 5 kilometer mesti letih. Jangan fikir soal letih, bayangkan anda tu bertenaga, sentiasa bertenaga, tak letih. Tadi jalan 5 kilometer, kalau lari kita double lah, 10 kilometer. Sampai pada garisan terakhir 10 kilometer, saya bagi kunci motor Chris Modenas, 30 minit juga. Meter berapa Modenas? 160. Agak-agak setengah jam naik motor Modenas, 1214, 1214, berapa kilo boleh capai? 50 kilo capai. Sampai di situ saya bagi pula kunci BMW 7 Series, setengah jam, berapa kilo boleh capai? 100 kilo. Sampai di situ betul-betul depan airport, naik pula kapal terbang, setengah jam naik kapal terbang, agak-agak berapa ratus kilo boleh capai? 1000. Sampai di 1000 tu betul-betul dengan roket, sama macam Syekh Muzaffar nak naik ke bulan, setengah jam naik. Agak-agak berapa kilo? Tambah lagi 10,000. Baik, perkiraan-perkiraan, misal dan contoh ini untuk menunjukkan kepada anda bahawa setiap unsur walaupun mungkin dari material yang sama, tetapi pergerakan tadi, jarak tadi sudah dapat dibezakan dalam bentuk ukuran. Dengan anda berjalan dan berlari pun jarak sudah dibezakan. Dengan naik motor dan naik kereta pun jarak sudah mampu dibezakan. Dengan naik kapal terbang dengan roket ke langit pun jarak sudah dapat dibezakan. Ini menunjukkan bahawa kenderaan yang membawa manusia itu sebenarnya yang membezakan jarak-jarak tersebut
Apatah lagi kalau kita cuba mengaitkan dengan isu perjalanan Nabi. Adakah Nabi pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa terbang? Nabi terbang ke? Nabi tak terbang. Nabi tak berjalan. Nabi tak naik motor Modenas. Nabi tak naik BMW 7 Series. Nabi tak naik roket waktu Mi'raj. Tapi Nabi dibekalkan dengan satu kenderaan yang khusus, sejenis binatang yang didatangkan khas dan terus daripada syurga, iaitu burrak. Bila sebut tentang burrak, memanglah kalimah asal, kalimah dasar dia ialah barq. Apa maksud barq? Percikan kilat. Dan kita tahu kilat itu adalah satu unsur makhluk Allah yang dijadikan, dan sememangnya kilat itu pergerakan dia amatlah pantas dan terlampau cepat. Burrak pula dijadikan daripada unsur cahaya, dan kita tahu pergerakan cahaya melebihi pergerakan suara, melebihi pergerakan material-material yang lain. Kalau nisbah hari ini kita menadah tangan kita di langit, mungkin kita berdoa kepada Allah seusai kita melaksanakan solat Isya, selepas kita melaksanakan solat witir mungkin, selepas kita melaksanakan solat tahajud mungkin. Kita angkat tangan, kita bermohon, kita bermunajat kepada Allah. Dan suatu benda yang begitu sinonim, yang begitu cantik dan indah dipandang di waktu malam ialah bulan. Bila kita sebut tentang bulan, jarak yang pernah dikaji tentang bulan ialah ukuran bulan dan bumi 350,000 kilometer. 350,000 kilometer. Dan berapakah jarak cahaya yang mampu dicapai? Cahaya bergerak selaju 300,000 per second. 300,000 satu saat. Satu saat cahaya boleh pi 300,000 kilo. Dan jarak bulan dengan bumi 350,000. Tak sampai 2 saat. Tak sampai 2 saat. Mungkin 1 saat setengah cahaya tu dah boleh sampai daripada bulan ke bumi. Tetapi kita kena dia maklum dalam teori sains, sebenarnya bulan yang kita lihat pada waktu kita sedang melihat bulan ialah bukan on the spot bulan itu sebagaimana yang kita lihat sekarang, tetapi dia ialah bulan dan keadaan dia second setengah yang lalu. Begitu juga kalau konteks matahari. Matahari jarak dia dengan bumi ialah 150 juta kilometer. Bumi ke matahari 150 juta kilometer. Dan dengan rangkaian yang sama, statement yang sama, statistik yang sama, 300,000 per second, dia mengambil masa 8 minit lebih ataupun kurang. 8 minit sampai cahaya matahari ke bumi setiap pagi. Tetapi bila kita saja menatap wajah matahari yang pertama, bukanlah matahari on the spot yang kita lihat, tetapi sebenarnya matahari yang kita nampak itu adalah matahari 8 minit yang lalu. Matahari 8 minit yang lepas. Dan bagaimana kita nak membuat perkiraan tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu supersonik ini? Sebagai contoh, jarak yang paling mudah untuk diukur Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa 1,500 kilo lebih kurang. 1,500 kilo, 1 saat 300,000. Berapa perkiraan dia? 1 nisbah 200. Maksudnya tak sampai 1 second pun Nabi boleh sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Benarkah teori yang mengatakan bahawa kelajuan ataupun kecepatan cahaya ini 300,000 per second? Tentu kita tidak pernah lupa dalam National Convention yang pernah berlaku di France, iaitu di Paris pada tahun 1983, yang mana satu skala
telah diukur untuk mengukur kelajuan sebenar cahaya, dan didapati daripada ukuran tersebut ialah 299.792.458 km per second, dan jumlah inilah dibundarkan menjadi 300.000 per second. Dan adakah kita nak menafikan keberadaan perjalanan ini? Kenapa dia begitu cepat? Kenapa dia begitu pantas? Sebab Nabi bergerak bukan dengan tubuh batangnya secara bersendirian, tetapi Rasulullah bergerak dengan satu alat yang khusus, kuda tunggangan yang didatangkan daripada syurga. Maka kepantasan tersebut bukanlah sesuatu yang dianggap mengejutkan kita lagi, dan kita boleh memahami bahawa cahaya itu lebih pantas daripada material-material dan unsur-unsur lain yang berada di muka bumi ini. Boleh faham setakat ni? Baik. Sekarang kita pergi, saya nak ulas konteks yang kedua. Kebiasaannya setiap peristiwa, setiap sejarah, setiap yang berlaku, Allah lakukan dan ciptakan itu bersebab. Allah ciptakan sesuatu itu bersebab. Ada makna, ada sebab kenapa Allah mengenengahkan tema ini di antara sebahagian kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mendahului sesuatu. Adakah kenyataan ini benar atau salah? Sebab mendahului sesuatu. Benar atau salah kenyataan ini? Benar atau salah? Sebab mendahului sesuatu. Benar ke salah? Benar. Memang sebab mendahului sesuatu. Sebab Allah menciptakan sesuatu itu bersebab. Bila saya sebut sebab mendahului sesuatu pada kalimah mendahului, dan tidak semestinya setiap pendahuluan itu adalah memungkinkan wujud dan munculnya sesuatu. Lagi pening tak? Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Sebab mendahului sesuatu, tetapi pada kalimah mendahului, tidak semestinya setiap pendahuluan itulah yang memungkinkannya wujud sesuatu. Sebagai contoh, lintasan ataupun lahirnya cahaya akibat daripada dentuman sebuah meriam. Lintasan atau munculnya cahaya selepas dentuman yang dikeluarkan daripada muncul meriam, dia sebenarnya bukanlah penyebab bunyi pada dentuman meriam tadi. Sebab cahaya tu ke yang jadi bunyi tu? Bukan sebab cahaya tu, walaupun cahaya tu mendahului, tapi dia bukan sebab yang bunyi pom tu. Bukan sebab cahaya tu jadi berbunyi. Dan dia juga bukan sebab cahaya tu yang jadi keluar peluru daripada muncung senapang tadi. Sebab cahaya tu ke yang keluar peluru? Bukan sebab cahaya. Ini yang saya maksudkan. Kadang-kadang pendahuluan segala sesuatu bukanlah memungkinkan penyebab munculnya sesuatu. Ini kata-kata Dewi Ham. Dewi Ham masih baru. Apa kata? Mari kita dengar perkataan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menyebut, setiap pagi bila ayam berkokok, dan kokokkan ayam jantan ini bukanlah penyebab terbitnya fajar di waktu pagi. Sebab ayam tu. Kalau ayam tak berkokok, lagu mana? Matahari pun Allah lambat, ayam nak kokok, aku nak keluar ni. Bukan sebab ayam. Walaupun kokokkan ayam kadang-kadang mendahului, tapi bukan sebab kokokkan tersebut yang menyebabkan terbitnya fajar di waktu pagi. Bagaimana pula dengan pandangan seorang tokoh yang dikaitkan dengan teori graviti, Sir Isaac Newton. Newton mengandaikan pergerakan dari A ke B, pergerakan dari B ke C, pergerakan dari C ke D. Malah pergerakan daripada B ke C bukanlah kerana lebih awal pergerakan dari A ke B. Pergerakan B ke C itu bukanlah kerana lebih awal pergeraknya A ke B.
Inilah andaian yang dikaitkan dengan teori graviti. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita mencari sesuatu yang masih bersifat dalam taklukan ruang dan waktu, masalah ini tidak akan selesai sampai bila-bila. Kerana perjalanan yang dilalui dalam konteks Isra' dan Mi'raj ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan dimensi ruang dan waktu. Dan inilah kebijaksanaan Allah mengisahkan kisah ini dengan dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ukur dengan tahap keilmuan kita, akhirnya kita terpaksa akur untuk menerima sesuatu yang lebih agung, untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Apa yang dinamakan satu zat yang tidak pernah ditakluki dengan apa yang dinamakan ruang, dengan apa yang dinamakan waktu. Dan zat juga ini tidak akan sama sekali pernah ditakluki apa yang dinamakan arah dan apa yang dinamakan tempat. Dan akhirnya rumusan yang paling terbaik yang mampu kita buat, dia ini mutlak datang daripada zat Allah yang maha tinggi, zat Allah yang maha besar, zat Allah yang maha agung. Sebab itu bila kita palitkan isu ini dengan apa yang disebut dalam surah An-Nahlu ayat 49 dan 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma ya'marun. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah sujud kepada segalian makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, sama ada makhluk yang berada di langit dan makhluk yang berada di bumi. Min dabbatin, sama ada daripada binatang-binatang dan haiwan yang melata, wal malaikatu, dan sekalian malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, wahum la yastakbirun, sesekali mereka itu tidak pernah takbur, mereka tak pernah sombong dan bongkak. Bila mereka benar-benar memahami semua makhluk itu sujud dan tunduk kepada apa kita panggil hukuman ataupun sunnatullahi subhanahu wa ta'ala. Yakhafuna rabbahum, mereka dalam keadaan sentiasa takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, yang menguasai mereka daripada atas. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan setiap perintah dan arahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita terpaksa menerima hakikat ini untuk menjadikan segala bentuk kejadian-kejadian, kisah dan sejarah ini nak mengajak seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala agar mengenangkan bahawa mereka ini adalah makhluk yang dijadikan. Mereka ni makhluk yang diciptakan, yang semuanya selayaknya patuh, sujud dan tunduk pada kebesaran Allah. Bukan mengambil jalan pintas, bukan mengambil jalan singkat untuk menderhakai dan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi cuba menafikan setiap sesuatu yang datang daripada Allah. Dengan konon-kononnya mereka mempunyai ilmu yang hebat, mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan maha berilmunya Allah, adalah jauh sekali. Bukankah anda pernah menyaksikan dalam ayat yang lain bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam ayat 11 contoh surah yang sama, wa kanal insanu ajula, sesungguhnya Allah menjadikan dan menciptakan manusia itu dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan tergesa-gesa. Mungkin inilah sikap yang perlu kita nisbahkan pada kisah ini. Akibat mungkin kita tergesa-gesa atau terburu-buru nak buat satu penilaian. Kita terburu-buru untuk memberikan satu pandangan. Kita mungkin terburu-buru untuk memberikan satu pendapat tentang apa yang dikatakan di luar kemampuan untuk akal kita berfikir dan kemampuan untuk akal kita memahaminya dengan baik.
Sebagai contoh, seorang ulama besar telah mengambil perkataan ajula, terburu-buru dan tergesa manusia. Dia mengeluarkan 3 elemen penting daripada kalimah ajula. Yang pertama ialah mustahil pada akal, dia berbeza dengan mustahil pada kebiasaan. Mustahil pada akal berbeza dengan mustahil pada kebiasaan. Yang kedua, sesuatu yang bertentangan dengan akal versus sesuatu yang belum pernah dimengerti dan diketahui oleh akal. Itu suatu perkara yang berbeza. Contoh, kalau kita kata peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bertentangan dengan akal biasa, bertentangan dengan akal yang logik, bertentangan dengan akal yang waras, tetapi dia harus berlawanan dengan kadang-kadang akal tidak mampu lagi menemui satu ilmu untuk memecahkan tentang teori peristiwa ini. Hak Allah bagi sikit, hak Allah bagi semana yang kita dapat, kita duk rasa tak logik. Kita duk rasa tak boleh nak fikir. Kita duk rasa kurang percaya. Kadang-kadang dia nampak bertentangan dengan akal, tetapi dia juga harus dipadankan dengan kemampuan akal untuk menerobos dan memahami isu dan hakikat ini. Itulah kelemahan, itulah kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Dan konteks yang ketiga yang dia bawa menerusi kalimah ajula ini ialah antara sifat rasional dan irrasional untuk berlawanan dengan sifat supra-rasional. Mungkin kita nampak tak rasional, mungkin kita nampak irrasional, tapi bila dipadukan dengan supra-rasional, kita terpaksa tunduk akur dengan setiap ketetapan peristiwa dan kejadian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali, apa yang kita mampu buat, yang kita dapat fahami secara besar daripada rumusan kisah Isra' dan Mi'raj ialah keterbatasan kemampuan, had, limit yang dimiliki dan dikuasai oleh manusia. Maksudnya di sini bukan semua ilmu Allah buka, bukan semua ilmu Allah bentang. Walaupun sekalian yang Allah buka dan bentang selama ini, kita mampu cipta macam-macam, kita mampu create macam-macam, kita mampu jadikan macam-macam, kita mampu cipta macam-macam. Tetapi semua macam-macam yang kita dah miliki ini ada had dia, ada limit dia, ada keterbatasan dia. Maksudnya manusia harus sedar bila berhadapan dengan apa yang datang daripada Allah yang tak mampu dikuasai oleh akal, pemikiran dan rasional mereka, tunduklah pada kebesaran kemahailmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda selalu baca Al-Quran, mungkin sabang hari, sabang petang dan malam. Bukankah anda pernah mendengar ayat-ayat seperti wa yakhluqu ma la ta'lamun? Dan Allah menciptakan setiap makhluknya itu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui dan mengerti apa-apa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kepada kamu daripada ilmu itu illa qalila, kecuali sedikit, sekelumit sahaja daripada kami. Ayat lain juga menyebut wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu wahai manusia mengambil sikap, sama ada dari sudut bicara dan perkataan kamu, sama ada dari sudut sikap dan perbuatan kamu, dengan sesuatu yang kamu tidak memahami, tidak berilmu pun tentangnya. Ingat, jangan kita ni mengambil sikap yang keluar daripada mulut dan perbuatan kita, cuba meleceh-lecehkan, cuba mempersenda-sendakan, cuba mempermain-mainkan sesuatu hakikat, sedangkan kita langsung tak memahami apa yang sebenar berlaku. Sedangkan kita langsung tak mempunyai ilmu apapun untuk diperbahaskan tentang perkara dan hal tersebut.
Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati, jiwa dan perasaan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ketiga-tiga kontens ini masing-masing akan diminta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ingat, tiga benda inilah yang dijadikan sumber asas pendidikan kita pada hari ini. Dengan konteks melihat, dengan konteks mendengar, dan dengan konteks hati. Hari ini anak-anak murid kita dia tak mau dah sistem chalk and talk. Dulu cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita sinonim dengan sistem chalk and talk. Masuk dalam kelas, cok. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu talk, cakap sikit, murid pun cakap. Hari ni murid bukan sekadar dia nak dengar, tapi dia nak tengok. Perlu ada audio, perlu ada visual. Murid hari ini dikatakan lebih bijak. Murid hari ini dikatakan lebih bersemangat. Murid hari ini dikatakan lebih maju daripada zaman kita, konon-kononnya. Jadi pembelajaran asas mereka juga mesti dipenuhi dengan tiga elemen ni. Bukan sekadar nak tengok, tetapi nak dengar dan juga nak masuk tiun dalam hati, jiwa dan perasaan. Tapi ingat, setiap pandangan kita ada tanggungjawab di hadapan Allah. Setiap pendengaran kita ada tanggungjawab di hadapan Allah. Setiap hati kita ada tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah, kalau kita melihat kepada perkara-perkara yang disebutkan oleh tiga tokoh tadi, baik David Hume, baik Sir Isaac Newton, baik Imam Al-Ghazali, semuanya lebih kepada apa yang dikatakan a summary of statistical average. Menurut Peirce ni seorang tokoh. Apa yang Peirce kata? Sesungguhnya dalam dunia ini, pada hari ini, apa yang kita anggap sebagai kebetulan, sebenarnya dia adalah hukum ketetapan biasa. Dia adalah hukum alam yang menjadi fitrah perjalanan sunnatullah. Kita mungkin anggap dia kebetulan, tetapi sememangnya dia sudah dibentuk, diacuankan dan dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dia berjalan, dia berlaku, dia terjadi mengikut ketetapan takdir-takdir dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab itu apa kata yang kita nisbahkan orang paling jenius abad ke-20? Albert Einstein. Albert Einstein pun kata, sesungguhnya pada tahap terakhir aku, tidak ada apa yang boleh aku perkatakan kecuali semua paksi ini merujuk kepada superior reasoning power, iaitu kekuatan nalar yang paling superior, yang tak mampu ditebus dan diterobos oleh sesiapa pun. Agak-agak siapa yang dimaksudkan oleh Einstein? Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok teori-teori ilmu fizik sebagai contoh, teori ilmu fizik seperti Schwartz ataupun Stewart sendiri pun, mereka menganggap ahli-ahli fizik pada abad ke-19 yang lalu seolah-olah mereka boleh mendominasi setiap masalah dalam dunia ni. Seolah-olah dengan teori sains dan fizik yang mereka punyai mampu untuk memecahkan setiap problem-problem yang dihadapi oleh manusia. Tentu kita ingat mereka kadang-kadang turut campur sampai tahap prosa-prosa klasik dan juga syair dan sajak dia nak hurai juga. Tapi bila sampai teori-teori ahli fizik abad ke-20, apa berlaku? Bila sampai abad ke-20, mereka mengakui, terutama bila membuat pengkajian tentang teori black hole, mereka mengakui bahawa sebenarnya kemampuan manusia untuk mentakul setiap ilmu itu cuma 3% sahaja, tetapi selebihnya 97% masih lagi belum dikuasai dan mampu dimanipulasi oleh otak-otak minda-minda dan akal-akal manusia.
Anda kenal Kierkegaard? Pernah dengar nama ni? Seorang tokoh eksistensialisme. Dia kata apa last? Dia kata sebenarnya apa yang harus kamu percaya bukan benda yang kamu tahu, tetapi yang kamu harus percaya ialah benda yang kamu tak tahu. Itu pendapat dia. Yang harus kamu percaya bukan yang kamu tahu tu. Yang kamu harus percaya benda yang kamu tak tahu. Seolah-olah dia nak mengatakan bahawa benda hak tahu dah. Percaya ke tak percaya pun dia sama saja. Benda tahu dah. Hak patut kita percaya tu benda hak kita tak tahu. Benda hak kita tak ada ilmu tentang dia. Bila orang cerita tu baru mari datang kontak percaya dengan tak percaya. Inilah konsep Isra' dan Mi'raj. Kita tak tahu apa-apa pun tentang hakikat dia yang sebenar. Hak inilah yang minta dipercayai. Hak inilah yang minta diakidahi. Hak inilah yang minta diimani. Bahkan Immanuel Kant, seorang tokoh falsafah yang hebat pada abad yang lalu, dia menyebut, aku berpendapat bahawa kiranya aku terpaksa menyelesaikan misi eksperimen aku kerana aku harus menyediakan satu bekas dalam hatiku untuk menerima sesuatu hal dan perkara-perkara yang tak mampu aku terokai. Seolah-olah dia nak bagi tahu hari-hari dia buat observation, hari-hari dia buat eksperimen, tapi kadang-kadang ada masa tertentu aku kena sediakan satu bekas dalam hati aku untuk hal-hal ilmu-ilmu, perkara-perkara yang tak mampu aku nak terobos dan terokai. Baik, sekarang kalau hari ini kita nak cari tentang bentuk ilmiah, sama ada saintifik dan perkara-perkara yang kita nak kaji tentang Isra' dan Mi'raj, kadang-kadang kita nak kaji untuk cari ilmiah, dia tak akan jadi ilmiah lagi. Why? Kita nak cari ilmiah, kadang-kadang tak temui ilmiah lagi. Sebab secara teori asas, tokoh-tokoh dari kalangan ahli falsafah, ahli-ahli sains, ahli kimia, ahli fizik, sebab teori mereka mencari kebenaran kadang-kadang berasaskan trial and error, lebih kepada observation, lebih kepada experimental. Tetapi ingat, observation dan eksperimen boleh dilakukan sampai beratus-ratus ribu kali sekalipun kalau dia ia sentiasa berjalan dan go on. Tapi hakikat Isra' Mi'raj berlaku cuma satu kali. Tak pernah akan ada Isra' Mi'raj buat kali yang kedua untuk diobservationkan. Tak akan ada pernah Isra' Mi'raj akan berlaku kali kedua untuk dieksperimentalkan. Dan inilah yang menghadkan keilmuan dan limit keterbasatan kita untuk terus-menerus menerobos tentang intipati-intipati kerahsiaan Allah dalam pementasan Isra' dan Mi'raj. Baik, kita kembali kepada dasar pendekatan yang dimainkan oleh Sayyidina Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Tidak lain dan tidak bukan ialah pendekatan imani, membenarkan setiap yang datang daripada kalam-kalam Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun analisis, pengkajian, penerobosan ilmu, go on, tetap dan masih terus akan berlaku. Sama ada Allah akan buka atau Allah akan meneutralkan perkara tersebut sampai ke hari kiamat. Sebagai contoh, apa dia ni? Seorang sastrawan Mesir tu, Mahmud Abbas Aqad nama dia. Mahmud Abbas Aqad ni kata, dari sudut mukjizat, aku membahagikannya kepada dua. Satu mukjizat yang harus dan perlu kita cari, satu lagi mukjizat yang kita tak perlu cari, dia dah memang tersedia untuk kita. Sebagaimana apa? Sebagaimana ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang mukjizat-mukjizat ilmiah ini. Satu contoh saya ambil. Kadang-kadang dalam Al-Quran dah ada base, dah ada asas, dah ada foundation, dah ada clue tentang ayat-ayat yang berbentuk saintifik.
Ada ilmu astronomi, saintifik. Ada ilmu astrologi, saintifik. Ada ilmu biologi, saintifik. Ada ilmu geologi, ada ilmu geologi dan berbagai logi-logi yang lain. Tak termasuk logi-logi air bersekitaran atau logi air kawasan lain lah. Logi air itu cerita lain. Ini ayat-ayat yang berbentuk saintifik. Quran datang dulu dengan fakta-fakta dia. Baki lagi ilmuwan-ilmuwan hari ni ke, doktor hari ni ke, ahli falsafah hari ni ke, pengkaji hari ni ke, kaji ayat-ayat tadi, lalu terbukalah keluasan ilmu-ilmu daripada ayat-ayat Al-Quran tadi. Bila mari fact, Quran cerita, kaji, oh betul sungguh apa ayat Quran kata. Tepat sungguh data yang diberikan oleh Al-Quran. Base dah ada. Hak perlu kita cari ialah kadang-kadang ayat tu, ayat yang bukan berbentuk saintifik pun. Ayat tu kadang-kadang lebih kepada hukum. Mungkin juga lebih kepada adab. Sebagai contoh, bila Islam dengan Al-Quran melalui ayat-ayatnya memperkatakan tentang keharaman babi, memperkatakan tentang keharaman arak. Jadi dulu kita mungkin menganggap ayat-ayat seperti pengharaman babi dan pengharaman arak lebih menjurus kepada ayat-ayat hukum, ayat-ayat syariah, ayat-ayat perundangan, ayat-ayat untuk dihududkan. Tetapi di kemudian hari bila ada pertanyaan-pertanyaan, why dalam Islam ini babi diharamkan? Why dalam Islam ini arak tak boleh diminum? Lalu kajian pun dibuat, analisis pun dibuat, lalu keluarlah fakta-fakta. Oh, patut pun babi diharamkan macam ni, macam ni, macam ni. Patutlah kita dilarang minum arak macam ni, macam ni, macam ni. Dulu dia sekadar ayat hukum. Inilah mukjizat yang kita perlu cari di sebalik hukuman-hukuman tadi. Kadang-kadang mungkin dia melibatkan adab. Kenapa Nabi larang kita minum berdiri? Mungkin dalam hadis-hadis ulama dulu masuk dalam ruangan bab adab. Jangan minum berdiri. Kenapa Rasulullah menyunahkan tu mensunnahkanlah kita ni tidur di atas lambung kanan. Mungkin lebih kepada adab. Hari ni orang pun kaji, pasal apa Nabi Muhammad ni sunnahkan kita tidur lambung kanan? Oh, ni kebaikan-kebaikan dia, ni rahsia-rahsia dia, ni hikmah-hikmah dia. Pasal apa Nabi larang kita berdiri yang dulu kita anggap sebahagian daripada adab? Oh, ni sebab Nabi larang, ni intipati Nabi larang, ni hikmah Nabi larang. Dia keluar dalam bentuk saintifik. Jadi hari ini seseorang ulama dan ahli Islam yang hebat, dia perlu satukan kedua-dua unsur ini. Jangan kita bersikap statistik dalam konteks tradisional dan klasikal kita. Hari ini bila kita dah baca sebahagian ayat Al-Quran tentang saintifik tadi, orang pun mari cerita, oh begini sebenarnya bintang langit bumi. Kita pun hanya sekadar bersuara, Allah dah cerita dalam Quran ayat sekian-sekian. Tapi bagaimana konteks yang kedua? Bila orang tanya pasal apa perlu tidur di lambung belah kanan, pasal apa kena minum duduk, pasal apa kena makan minum baca doa, apa jawapan kita boleh bagi? Dah dia adab dah, nama pun letak dalam bab-bab adab. Lagu tu lah. Faham? Maksudnya kalau kita nak jadi lebih hebat, kalau kita nak jadi lebih memperkembangkan keilmuan kita, belajarlah. Kita kata isilah dengan hal-hal tersebut dari sudut konteks-konteks ilmu yang kita miliki. Ingat satu benda saja, anda tak akan pernah rugi pun belajar. Anda tak akan pernah rugi pun dengan perasaan ingin tahu. Anda tak akan pernah rugi pun dengan perasaan nak berilmu dan bertanya. Sesungguhnya dia lebih memungkinkan anda mengetahui daripada anda menjadi seorang yang jahil. Itulah tekanan-tekanan dalam agama. Seusai wahyu pertama turun pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tujuan utama turunnya ayat dan wahyu pertama ialah konteks pelajaran, mempelajari sesuatu. Itulah dinamakan sebagai ilmu. Cerita dalam tu perlu cerita tak? Cerita tu ulama-ulama duk cerita tak setiap tahun. Kalau hari ni umur haji 60,
Kalaulah haji dia dulu dengar umur 10 tahun, dah 50 kali dah dia dengar Isra' Mi'raj. Kalau orang umur 40, dah 30 kali dah dengar Isra' Mi'raj. Cerita yang sama tidak akan pernah berubah. Yang berubah cuma konteks, huraian dan penjelasan. Sebab apa suruh cerita tiap-tiap tahun? Sebab ilmu sentiasa berkembang, ilmu sentiasa dikaji. Mungkin tahun ni setakat ini je pencapaian kita tentang maklumat Isra'. Orang duk kaji 11 bulan kemudian, jumpa hak baru. Bentang, jumpa hak baru. Keluarkan, jumpa hak baru. Kongsi, jumpa hak baru. Ceritakan, jumpa hak baru. Kuliah dan ceramahkan. Inilah kepentingan benda hak disebut tadi. Kita tak akan pernah rugi. Kalau kita tengok konteks asal, konteks asal perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, sebelum Nabi nak naik Buraq dan nak pergi ke Masjidil Aqsa, ada perkara-perkara yang terpaksa dilalui oleh Nabi. Yang pertama ialah konteks apa? Pembelahan dada Rasulullah. Kali yang kedua, sebab Rasulullah pernah didada sewaktu berada di perkampungan Bani Sa'ad dulu, waktu berada di perkampungan ibu angkat dia Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Baik, kita tengok konteks pembelahan dada yang dikeluarkan oleh Jibril tu apa dia? Hati Nabi. Hati. Dia tak keluarkan otak, dia tak keluarkan akal, dia tak keluarkan benda lain. Hak jadi sasaran Allah, jadi tempat tupuan Allah, hati. Hati kita ni perlu dijaga. Dan ini ada keterkaitan dengan Nabi bersabda, sesungguhnya tentang hati, ingat tak? Kalau baik dia, baiklah jadinya. Kalau jahat dia, jahatlah jadinya. Apa tu? Hatilah. Hati kita baik, insya-Allah semua akan jadi baik. Kalau hati kita tak baik, benda tak baiklah akan jadi. Jadi tempat tumpuan Allah hati. Hati pula, hati tu sebagai apa? Sebagai simbol. Yang sebenarnya hati hak gedegak tu ke? Tu hati zahir. Hak lebih jauh hati yang bersifat batin. Hati hak ni semua manusia sama je. Kalau kita kata berapa kilo, orang lain pun lebih kurang kilo yang sama, warna yang sama, bentuk yang sama, rupa yang sama, tak ada beza. Cuma hak dalam tu, hak cerminan, simbolik kepada hati yang batin. Hak nak bersihkan dari sifat-sifat mazmumah. Lalu selesai dicuci, diisi dengan 3 bejana, 3 bekas. Iman, ilmu dan hikmah. Isi iman, isi ilmu, isi hikmah. Sebelum ni Nabi tak beriman ke? Beriman. Sebelum ni Nabi tak berilmu ke? Berilmu. Sebelum ni Nabi tak ada hikmah ke? Ada hikmah. Tapi ini adalah simbolik yang perlu ditunjukkan untuk diambil inti pengajaran kepada umat terkemudian. Bubuh 3 benda ni, tangkuk balik. Lepas tu terus naik Buraq ke? Pergi wuduk dulu. Terus naik Buraq ke, wuduk dulu. Nabi pergi tempat persiraman, ambil wuduk dulu, menyucikan diri. Inilah konteks yang terpaksa kita lalui hari ni. Sebab Nabi nak terima tu konteks solat. Ingat, sebelum berwuduk hati kena bersih, bila-bila pun. Kalau kita datang ke masjid, kalau kita nak menghadap Allah, sebelum ambil wuduk hati tu kotor, hati tu tak cuci, anda akan dapat kekusyukan dan ketenangan atau tidak dalam solat anda. Sebab itu simbolik wuduk-wuduk tadi ialah menyucikan anggota-anggota tersebut daripada dosa-dosa sebelum ini yang kita buat selepas daripada solat yang terakhir. Contoh, pagi tadi dah solat subuh. Perjalanan masa antara pukul 7 sampai pukul 1.30 tu, anggota-anggota wuduk anda memang tidak pernah terkecuali daripada dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ni, tangan tak akan buat, kaki tak akan buat, mata tak akan buat, kepala tak akan buat kalau konteks dia tidak bermula di sini. Hak nak jadi start baik, sini start. Hak nak jadi start jahat pun sini.
Buat tampak hak ni bergerak, sepak tendang, hak ni bergerak. Hati mau bersih. Jadi sebab kita dah banyak buat antara dua tempoh solat tadi, mata dah tengok macam-macam benda yang Allah haram, telinga dengar macam-macam benda yang Allah haram, otak dan akal duk fikir benda macam-macam, hal-hal yang tak sepatutnya, tangan duk buat macam-macam, kaki duk buat macam-macam. Kalau nak kira bersih sungguh, baik tak payah wuduk, baik mandi teruslah. Kalau kata nak cuci, konteks zahir tu, takkanlah hak ni je kotor, perut tak kotor ke, dada tak kotor ke kalau dari sudut zahir, tapi sebab dia simbolik kepada kesucian kebatinan akibat dosa-dosa dan maksiat daripada tempat-tempat anggota wuduk tadi. Jadi hati mau bersih, bersihkan lagi daripada cucian hak sepanjang tempoh subuh ke zuhur. Ambil wuduk tadi, barulah kita menghadap Allah. Ni konteks dia. Pernah dengar tak Profesor nama Megomado? Dah dengar ni? Profesor Megomado ni seorang pakar dalam bidang biologi active sport basis. Dia ada satu, kita kata apa, dia bukan syarikat, dia bukan perusahaan, dia macam satu apa ni nak kata, satu pertubuhan lah, nama dia BASES, BASES. Maksud dia Biological Active Sport. Dia ni mengkaji tentang titik-titik saraf dari sudut biologi tubuh manusia. Dia sebut apa? Dia sebut kalaulah dahulu pakar-pakar akupuntur Cina ni, untuk jadi betul-betul pakar yang paling hebat, dia memerlukan sekurang-kurangnya antara 10 ke 12 tahun. Kira betul-betul hebat, tang mana nak cucuk, tang sini ke tang sini tu, dia nak jadi master of Shifu bab akupuntur 10 hingga 12 tahun. Itu konteks dulu. Baik, sekarang dari sudut ilmu wuduk, dia sebut bila kita ambil wuduk, kita sebenarnya sedang menstimulasi dan mengharmonikan tubuh-tubuh kita secara alami. Dia sebut dengan jelas dalam tulisan dia, kalau akupuntur lebih kepada menyembuhkan, dan kalau wuduk lebih kepada mencegah daripada tiba dan datangnya pengaruh-pengaruh penyakit. Dan kalau kita kajilah hikmah-hikmah wuduk, memang terlampau banyak. Kalau kita rajin membaca, rajin menganalisis, rajin mengkaji. Dan dia juga sebut antara titik asas akupuntur, hak asas ada 65 pusat titik. Dan sebenarnya dengan mengambil wuduk, kita dah menguasai dan membersihkan 60 dari 65 titik tersebut. Hak 5 tu daripada hujung tumit sampai bawah lutut. Titik asas akupuntur dia sebut ada 65. Dengan kita ambil wuduk tu, kita dah membersih dan menyucikan 60 dari 65. Hak mana hak terkurang 5 tu, dari atas tumit sampai bawah lutut. Hak lain tu semua kena dah akupuntur, di kepala, di lengan, di tangan, di kaki, di muka, di telinga, di hidung. Faham ke tak ni? Ni nak sebut. Baik, Nabi berwuduk. Okey, lepas tu naik burak. Cerita lebih kurang lah ni dah. Naik burak, okey, terbanglah ditemani oleh dua malaikat, iaitu malaikat Jibril dan Mikail. Selalu sampailah di bumi Palestin, di Masjidil Aqsa. Sampai di sana Nabi disambut oleh ribuan malaikat yang menunggu Rasulullah di persekitaran Masjidil Aqsa. Lalu diucapkan salam, assalamu alayka ya awwalu ya akhiru ya hashiru, iaitu salam ke atas kamu yang awal dan yang akhir dan yang dianggap sebagai penghimpun. Di sana Nabi bertemu dengan sekalian para nabi-nabi dan rasul dengan penisbahan semua utusan-utusan yang pernah diutuskan oleh Allah. Dan ini kita bermain lagi dengan satu dimensi, iaitu tentang alam arwah.
yang mana sebelum ini diceritakan dalam banyak ayat Al-Quran bahawa roh para nabi dan para rasul itu tetap hidup pada alam mereka. Begitu juga dengan korban-korban daripada syuhada. Mereka juga tetap hidup, diberi makan dan minum dalam alam mereka, yang mana alam ini dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alam ini juga kita kata apa? Diblok lah, maksudnya diblok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita mengetahui lebih lanjut ataupun lebih luas tentang permasalahan ruh. Antara ayat yang kita sebut tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tu sebenarnya ayat sebelum tu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min rabbi, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Situ nak memaksudkan bahawa semua utusan sebelum ini, baik para nabi dan para rasul, secara rumusannya nak mengesahkan bahawa Muhammad ini adalah utusan nabi dan rasul yang paling akhir, the last of the prophet. Jadi selesai situ Nabi mengimamkan solat dua rakaat. Sebelum naik Mi'raj, Jibril datang bawa dua bekas minuman, satu berisi susu, satu berisi arak. Nabi pilih susu sesuai dengan fitrah manusia. Kalau Nabi pilih arak, apa akan jadi? Ramailah umat-umat Nabi yang akan melanggar fitrah kemanusiaan dia. Tebing ambil susu pun LGBT naik semacam tak? Haduk nak langgar fitrah tu hari-hari ada, haduk nak langgar fitrah tu hari-hari muncul. Tu sementelah Nabi pilih susu. Kalau Nabi pilih khamar ataupun Nabi pilih arak, tak tahulah apa akan terjadi kepada fitrah kesucian umat manusia. Baik, lepas tu Nabi Mi'raj. Ni tak payahlah kita, tak payah detail-detail sangat. Nabi naik langit pertama, jumpa dengan Nabi langit pertama Nabi apa? Nabi pertama lah, Nabi Adam alaihi salam. Di situlah Rasulullah melihat Nabi Adam, dan ada riwayat menyebut di sebelah kanan dia terdiri daripada kalangan umat anak cucu dia yang masuk syurga, dan di sebelah kiri dia umat daripada kalangan anak cucu dia yang masuk neraka. Di situ juga Rasulullah melihat sekelompok malaikat yang mengucapkan zikir. Semenjak mereka dijadikan, mereka tak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus naik kepada langit yang kedua. Di situ bertemu dengan dua orang nabi yang sememangnya hayat kehidupan mereka dulu, dua-dua ni tak pernah berkahwin, iaitu Nabi Yahya dan anak sepupu dia Nabi Isa alaihi salam. Di situ Nabi melihat apa? Nabi melihat malaikat sedang rukuk sambil mengucapkan zikir. Naik pula langit ketiga, jumpa Nabi handsome, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf tu dia tengok sekumpulan malaikat. Kalau hak langit kedua tadi dalam keadaan rukuk, hak ni dalam keadaan sujud. Waktu Nabi bagi salam dekat mereka tu, itulah kali pertama mereka angkat kepala daripada sujud. Lepas jawab salam tu, terus tundukkan pada kedudukan sujud mereka, sampailah demikian. Naik lagi ke langit keempat, jumpa Nabi Allah. Nabi kedua Nabi apa? Adam, Idris. Langit keempat jumpa Nabi Idris. Lihat malaikat-malaikat sedang bertasbih. Saya pernah jumpa dalam satu kitab tapi saya lupa. Hak saya ingat tasbih malaikat tersebut, iaitu ucapan dia dalam riwayat tersebut, Subhanal Aliyyil A'la Subhanahu wa ta'ala. Subhanal Aliyyil A'la Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya naik ke langit kelima, bertemu dengan malaikat pula dah. Bertemu dengan Nabi, adik-beradik Nabi Musa.
Nabi Harun alaihi salam. Naik langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa lah pula. Tadi Nabi Harun, ni jumpa Nabi Musa. Naik ke langit ke-7 jumpa tok dia dulu, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, sedang bersandar pada tiang Baitul Ma'mur. Tiang Baitul Ma'mur ni ialah tempat tawafnya para malaikat di alam langit, di alam malakut. Tempat dia setentang dengan Kaabah di bumi. Kalau kita ambil Kaabah di bumi, naik straight tu, itu adalah pusat tawaf malaikat, dipanggil Baitul Ma'mur di alam malakut. Seterusnya naiklah ke Sidratul Muntaha. Inilah tempat berpisahnya Nabi Muhammad dengan Jibril alaihi salam, sebagaimana yang disebut dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18 tu dah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, sampai hujung ayat 18. Di situlah Nabi melihat rupa malaikat Jibril yang sebenar. Walaupun demikian, begitu juga makhluk Allah yang lain. Semulia-mulia malaikat Jibril di sisi Allah, dia juga ada had, dia juga ada limitation. Maksudnya dia kena berhenti situ. Terlebih saja had tersebut, dia pun akan hancur. Lebih had tersebut, dia pun akan lebur. Jadi hak boleh pi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah untuk menerima amanah pentaklifan solat. Inilah yang paling penting untuk kita jaga. Solat tu satu hal, hubungan dengan Allah yang dibawa oleh Nabi, perbanyakkan selawat. Lepas tu dengan manusia, hak Nabi tunjuk sebelum naik Mi'raj tu, berjamaah untuk hubungan silaturrahim. Kalau hak ni benar-benar umat Islam akhir zaman jaga, insya-Allah selamat. Jaga hubungan dengan Allah melalui solat, jaga hubungan dengan Nabi melalui selawat, dan jaga hubungan dengan seluruh manusia melalui silaturrahim. Tapi yang jadi masalahnya, dah semayang tinggal, bagaimana wujudnya hubungan kita dengan Allah? Kalau Nabi pun tak selawat, bagaimana wujud hubungan kita dengan Nabi? Dan kalau kita semayang pun berjemaah cuma hari Jumaat, bagaimana silaturrahim dapat dipupuk? Bagaimana persaudaraan dan perpaduan di kalangan kita dapat dipupuk? Solat tu penting. Bila Nabi turun, Nabi dapat berapa rakaat? Berapa rakaat awal dia? 50. Turun 50, lalu kok Nabi Ibrahim. Nak turun lalu balik hak 7, Nabi Ibrahim tak kata apa. Sampai hak nombor 6 Nabi Musa tu, tak puas hati. Minta kurang dengan Allah. Nabi pun naik minta kurang berapa? Kurang 5, 45. Turun 45, tak boleh juga, umat kamu tak mampu buat. Turun naik daripada 50 ke 5, seolah-olah kalau tolak 5, hampir 9 kali Nabi kena turun naik. Sampai akhirnya bila Nabi Musa suruh minta kurang lagi daripada jumlah 5 waktu ni, akhirnya Nabi kata apa? Aku telah redha dengannya. Nabi redha dah 5 ni. Jadi hakikatnya kenapa yang bersungguh tu Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa bersungguh? Inilah hikmah yang kita perlu cari. Kebanyakan ulama-ulama membahas Nabi Musa ni dia punya satu pattern keistimewaan yang tidak dipunyai oleh nabi-nabi yang lain, iaitu Allah bagi kelebihan dia berbicara terus dan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita boleh ikuti dalam surah Taha, iaitu tentang dialog bicara Nabi Musa secara terus dan langsung dengan Allah di sebuah lembah yang Al-Quran sebut bil muqaddasi Tua, sebuah lembah suci yang bernama Tua. Dan banyak lagi tempat-tempat yang dirakam oleh Allah perbicaraan langsung antara Musa dengan Allah.
Baik, bila demikian, dia punyai otoriti tersebut. Sebab sebelum ni dia antara Nabi yang diberi peluang berbicara langsung dengan Allah. Dan dia juga pernah minta satu benda yang malam tu Nabi dapat, dia tak dapat, iaitu dia nak tengok, dia minta nak tengok Allah. Hak cakaplah. Hak dia minta, hak dia nak sangat, dia nak tengok wajah Allah. Bukan dalam cerita tu kan, yang pantulan cahaya ke Bukit Tursina. Tapi Nabi dapat. Ada setengah ulama tasawuf mengaitkan dengan satu cerita. Kebenaran dia wallahu alam, saya cuma ceritakan. Dikatakan wajah Rasulullah sebelum naik tu berbeza dengan Nabi turun. Maksudnya, contoh, Nabi dalam konteks lain bila turun, wajah Nabi lebih bercahaya berseri. Turun lagi bercahaya berseri. Turun lagi bercahaya berseri. Sekurang-kurangnya dia tak mampu berhadapan dengan Allah, dia tumpang cahaya Nabi Muhammad sewaktu bertemu dengan Allah tadi. Ini pandangan dan pendapat daripada ulama-ulama tasawuf. Baik, sekarang kita tengok apa rasionalnya Nabi Musa begitu membimbangi tentang ibadat solat, lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad. Bayangkan rentetan yang Allah bekalkan kepada kita, apa yang dinamakan Al-Quran. Sesungguhnya setiap kali Allah menceritakan kisah Nabi Musa dalam Quran, pasti di sana akan diselit kisah Nabi Muhammad. Perhatikanlah dalam Al-Quran ayat-ayat terutama dalam surah Asy-Syu'ara. Bila berbicara tentang Bani Israel, akan berbicara tentang Rasulullah dan sahabat dia. Dua Nabi ini seolah-olah sinonim dengan perjuangan masing-masing melawan manusia-manusia yang takabur, manusia yang sombong, manusia yang ingkar kepada Allah. Bukan nak menafikan Nabi lain, Rasul lain, utusan lain pun melakukan tugas dan tanggungjawab yang sama. Konteks hijrah, Nabi Musa juga dihijrahkan Allah daripada bumi Mesir ke bumi Palestin. Nabi Muhammad juga berhijrah, dihijrahkan oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Tetapi huraian ulama lebih jauh daripada apa yang kita fikirkan sebelum ini. Nabi Musa bukan sekadar membimbangi kemampuan ataupun kudrat umat Muhammad untuk melaksanakan misi tentang salat, tetapi dia juga bimbangkan umat dia. Dia faham, walaupun dia dah meninggal, walaupun dia dah wafat, Yahudi Bani Israel, suku keturunan nasab dia masih terus kekal, hidup sekali dengan umat Muhammad. Dan ulama juga mensyarahkan, dia juga akan merasakan bahawa Bani Israel Yahudi akan ada yang mengikut agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Bila ada umat-umat Yahudi, umat-umat dia sebelum ni yang masuk Islam ikut Nabi, dan dia tahu sangat pattern perangai umat dia sebelum ni. Hak jenis banyak songeh, banyak alasan, banyak tu, tambah-tambah bab semayang ni bukan saja membimbangi umat Muhammad, takut bimbang hak Yahudi dia masuk Islam tu, alah 5 banyaknya, apa kata 2 ke, apa kata 1 ke. Dia bimbang juga hak tu. Kalau kita kata tak ada kena mengena langsung lah. Tu ulama-ulama kaitkan. Memang hakikat yang terpaksa kita terima, pembuktian sejarah, memang banyak umat-umat daripada kalangan Bani Israel yang masuk Islam, Yahudi yang masuk Islam, bahkan bangsa-bangsa dan agama lain yang collaborate dengan Islam, yang akhirnya mereka ini tetap menjalankan tanggungjawab ibadat dan amanat yang sama. Walaupun demikian, hakikat kebimbangan Nabi Musa jelas terselah hari ini. 5 waktu pun tak mampu juga nak buat. 5 waktu pun tak mampu juga nak berjamaah. 5 waktu pun tak mampu juga nak jaga. Jadi sebenarnya tu nak perhabis tu, hakikat yang Rasulullah tunjuk pada penilaian saya ialah gambaran bagi
kehidupan seorang manusia sebelum dia mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Nabi nak gambarkan sebagai simbolik kehidupan seorang manusia yang nak mi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu kita hidup di dunia, seolah-olah digambarkan di sini ialah tempat yang paling suci. Nabi bermula sebuah masjid. Masjid yang paling besar, masjid yang paling agung, masjid yang diutamakan daripada mana-mana masjid lain dalam dunia. Satu tempat yang paling suci, seolah-olah menggambarkan kesucian kelahiran seorang manusia. Dan bila dia nak terus kekal suci, nombor satu sekali, dia perlu membersihkan dan menyucikan dia punya hati. Tak cukup dengan penyucian jiwa, dia kena sentiasa berusaha untuk melengkapkan 3 elemen tadi. Sentiasa kena cari iman, sentiasa kena cari ilmu, sentiasa kena cari hikmah. 3 elemen inilah perkara dasar dan paling penting untuk dapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyucian, ambil wudu, sentiasa menghadap Allah dengan amalan-amalan khusus, ibadat-ibadat khusus yang ditaklifkan. Dengan kata lain, setiap perintah Allah, nak ke tak nak, suka ke tak suka, terpaksa atau tak terpaksa, wajib dilaksanakan. Tapi ingat, perjalanan seorang manusia itu digambarkan dalam visual-visual perjalanan Nabi sebelum singgah di Masjidil Aqsa. Nabi dipertontonkan dengan apa? Dengan manusia-manusia yang melakukan dosa dan maksiat dan ancaman-ancaman yang akan dilalui mereka di akhirat kelak. Nak jaga kekal kesucian ni, jangan buat benda ni. Benda ni memungkinkan kamu akan dihumban dalam neraka. Ada sifat yang digambarkan, orang tak mau semayang, ambil ketul batu, lekuk pecah, elok balik kepala, ambil ketul batu. Ada gambaran hukuman orang yang berzina. Ada gambaran orang tak mau bayar zakat. Ada gambaran orang tak puasa. Ada gambaran orang yang makan harta anak yatim. Ada gambaran yang makan harta riba. Seolah-olah perjalanan kita ni nak mengekalkan kesucian dengan 3 elemen tadi. Jangan sekali-kali buat benda tu. Sebab kadang-kadang yang manusia jadi buat sebab visual tadi tak ada. Visual tadi tak muncul. Kadang-kadang dengan sekadar audio, perkataan dan kalimah-kalimah jarang nak menghujam dan mencekam hati manusia. Baca ayat Quran, buat dosa masuk neraka, buat maksiat masuk neraka, minum arak hukum dia haram. Pasal apa yang jadi pi nak minum juga? Pasal apa pi nak berzina juga? Pasal apa pi nak curi harta orang juga? Pasal apa tak mau puasa juga? Pasal apa tak mau solat juga? Kadang-kadang bentuk kalimah tak menghunjam. Dan di sinilah Allah nak tunjuk kepada Nabi dalam bentuk slide visual, gambaran keadaan tersebut. Nak suruh orang tu takut, nak suruh orang tu jauhi. Macam kita nak jual benda, kita nak jual kereta. Aku ada sebiji kereta 5 tahun lepas. Confirm, hang pun tahu aku jaga kereta tip top baik. Tak payah tunjuk kereta lah, hang tahu dah aku jaga kereta macam mana. Mudah-mudah je 8,000. Satu lagi, hak aku duk cakap semalam tu, ni dia kereta dia. Aku tunjuk, buka enjin, try start. Hak mana agak-agak orang nak beli? Cakap saja ke cakap dengan tunjuk? Hak mana orang berkenan? Hak mana orang tertarik? Agak-agak tuan nak beli hak mana? Hak cakap saja ke hak cakap tunjuk? Hak cakap tunjuk benda, lebih terkesan, lebih tertarik. Hak dalam keadaan ayat-ayat yang datang ni neraka, buat ni neraka, buat ni dosa, buat ni maksiat, buat juga. Jadi ditunjukkan pada Nabi, ni bahana-bahana, ni ancaman-ancaman yang terpaksa dilalui. Tak takut lagi, tak tahulah. Rasa nak buat lagi, tak tahulah. Nabi juga melewati suara di sebelah kanan, suara di sebelah kiri. Kanan siapa? Yahudi.
Sebelah kiri Nasrani. Akan halang kita perkembangan penyucian kita dan agama Islam yang kita nak bawa. Dua ni lah haduk kiri kanan ancam kita. Tak boleh nak ingat lagi, tak boleh nak fikir lagi. Yahudi dan Kristian. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Bukan nak sangka buruk pada Yahudi, bukan nak sangka buruk pada Nasrani, tapi dah diberitakan oleh Allah sebagai peringatan. Bila Allah sebut, perlu berjaga-jaga. Bila Allah sebut, perlu berhati-hati. Tidak semua. Ada hak jahat, ada hak baik. Tapi bila Allah tunjuk, peratusan besar mesti hak tak baik, hak buruk. Dan memang itu pun berlaku hadut ancam kita Yahudi Nasrani. Senang saja kalau kita nak detect satu agama yang paling benar, agama itulah yang paling banyak dan kerap diserang. Hak kerap diserang. Hindu kerap diserang. Tak ada siapa pun ambil tahu. Buddha bukan diserang, menyerang. Hak tu pun menyerang, hak ni pun menyerang. Hak kena serang siapa? Kalau dia tu confirm salah, agama ni confirm tak betul, hang nak serang buat apa? Baik hang kata, hihihi, kena tipu, memang agama ni tak betul dah. Tak payah nak buat apa, memang dia duduk dalam salah, dia duduk dalam musyrik. Dia dah lari daripada perintah Allah yang sebenar. Tak perlu buat apa dah. Tak perlu buat apa. Hak orang tak usik itulah yang salahnya. Hak orang duk usik hari-hari nak tumbangkan, hari-hari nak jatuhkan, hari nak hancurkan hari, itulah confirm hak betul. Tak nampak lagi apa yang berlaku kepada dunia Islam hari ini. Belahan timur dan barat berlumba nak hancurkan sehancur dan selumat-lumatnya umat Islam. Dilaga-lagakan pemimpin-pemimpin Arab, dilagakan pemimpin-pemimpin Islam dengan konspirasi-konspirasi mereka. Akibat termakan dengan fitnah-fitnah ini, kita berlaga sama sendiri. Kita berlawan sama sendiri. Hak berlawan apa? Dia bagilah tiket politik, dia bagi tiket ideologi, dia bagi tiket aliran. Kita berlawan bersatu bukan nak lawan musuh. Tapi kita berlawan dari sudut politik sama sendiri. Kita berlawan dari sudut akidah sama sendiri. Kita berlawan dari sudut ideologi sama sendiri. Kita dah lama termakan dengan fitnah-fitnah ni sampai kita berlaga, kita tak bersatu padu lagi. Akhirnya mereka tepuk tangan, mereka yang bersorak, mereka yang gembira kerana konspirasi mereka sudah berjaya. Inilah penting kita memahami dengan sebenar apa yang sedang berlaku pada hari ini. Lepas tu ada gambaran perempuan cantik, siap dengan make up, siap dengan peralatan, bawa dulang emas lagi. Siapa tu? Dunia yang nak menipu kita. Dunia yang nak melengahkan kita, melalaikan kita, mencuaikan kita. Galik kita dengan dunia, tinggal akhirat. Galik kita dengan dunia, hancur, musnah akhirat kita. Bukan nak suruh tinggal dunia, tapi berpada dan mengambil sekadarnya tentang hal dunia. Sebab Allah buat segala bentuk alam semesta dan sifat keduniaan dia untuk manusia guna, untuk manusia explore, untuk manusia eksploitasikan dia. Tapi dia tak suruh berpegang pada benda tu, sebab benda tu tak kekal, benda tu tak abadi. Hak abadi nu nak hadap Allah antara syurga dan neraka. Jadi berpada dan bersederhanalah tentang hal-hal keduniaan. Tu hak manusia nak lalu ancaman, tersilap habis. Tapi ingat, last kali kita akan sampai juga di Masjidil Aqsa, destinasi terakhir seorang manusia. Sama ada jiwa yang suci, tiga elemen tadi masih terus kekal suci atau dirosakkan oleh elemen-elemen sepanjang perjalanan tadi. Kalau anda berjaya tepis macam Nabi tepis, insya-Allah Masjidil Aqsa selamat sampai. Aku ni jiwa yang suci, bawa tiga benda mari dunia. Yahudi, Kristian, buat dosa, berzina, insya-Allah selamat. Tapi kalau hak ni pun sampai. Sebab situ semua gambaran tentang alam arwah tadi menunjukkan satu benda yang special.
Itulah tempat destinasi terakhir kita sebelum masuk dalam liang lahat. Siapa pun dia, raja ke dia, level ke dia, darjat ke dia, ketinggian dia, last kali solat jenazah di depan ni. Pengakhiran sebelum roh tu mi'raj, sini. Semua duduk sini. Itulah gambaran alam arwah, kita akan bertemu dengan roh-roh yang sebelum ini mendahului kita. Tapi nak mi'raj tu halangan cukup banyak. Macam Allah ceritakan lapisan-lapisan tadi. Ada lapisan tentang sum'ah, ada lapisan tentang takabur, ada lapisan tentang sombong. Kadang-kadang amalan lain bagus, cemerlang, bersinar, bak bulan dan matahari, ada sombong, lemparkan balik pada pelaku dia. Ada sum'ah, lemparkan balik pada pelaku dia. Ada takabur, lemparkan balik pada pelaku. Ada riak, lemparkan balik. Ingat, senang ke nak naik satu tingkatan ke satu tingkatan. Orang yang benar-benar suci, benar-benar tulus, dia akan sampai mi'raj dia berhadapan dengan ketentuan kemahaesaan dan kemahaadilan Allah di akhirat kelak. Nampak tu? Jadi jangan anggap cerita ni sebagai pengkisahan semata-mata, tetapi dia merupakan simbol spiritual kerohanian. Hak Nabi tunjuk dulu, hak Nabi dah jalankan dulu, dia adalah satu iktibar dan pengajaran yang berguna sebagai manusia untuk melalui perjalanan yang sama. Kita juga Isra dan kita juga satu masa akan Mi'raj. Baki lagi sama ada roh kita ini diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.